RTM panggil untuk audition. Saya pun pergilah ke RTM itu, buat satu rancangan dan terpilih rancangan surah pilihan pukul 6 pagi. Confirm tak bangun lagi. Standard. Saya pagi-pagi je kan, rancangan agama memang nak tidur pagi, itu rancangan agama kan. Lain semua rancangan hiburan. Baik, waktu itu 6 pagi. Waktu tu saya memang sangat kurus lah. Berat saya pun waktu tu 48 kg. Pinggang 29, rambut belah tengah. Dan rancangan tu bertahan hanya 20 siri. Ketua pengarah RTM reject rancangan tu. Sebab dia kata skema gila pengacara ni. Dengan tegaknya, bertemu kita dalam rancangan surah pilihan. Hari ini yang tegak kan. Saya pun dah tak nak tengok rancangan tu dah. Saya dah delete dah, buang dah sini-sini kan. Dia rasa, ya Allah, kenapalah aku jadi kan. Tapi itu langkah pertama. Akhirnya saya bekerja di JAKIM. So waktu saya bekerja di JAKIM, saya diminta untuk buat rancangan yang paling tersohor ataupun ranking pertama di RTM, buat bicara terbaik di RTM, Forum Perdana Ehwal Islam, yang rankingnya hampir cecah 1 juta penonton. Jadi agak berdebar dan saya menghadiri kursus dalam soal berbicara dan juga bagaimana untuk psycho dan mengajukan soalan pada panel. Trainer saya adalah Syed Munawar, dan betapa stresnya ketika mana mengikuti kursus beliau. Beliau asap kami dengan soalan-soalan dan bagaimana nak psycho, nak redakan ketegangan. Kalau panel itu gemuruh, bagaimana nak redakan sebagainya. So kami ikut training bagaimana nak penampilan. RTM ada tim dia untuk dari sudut personality, percakapan, kesekakan dan sebagainya lah. Dan saya ingat itulah input yang saya ada sedikit, dan saya ikut training daripada Amin Idris dan Heliza Helmi dari sudut konsultasi image, dan saya rasa itulah dapatan yang saya ada sikit je lah. Yang lain tuan-tuan rasa boleh cari trainer-trainer yang lebih baik untuk mengajar ataupun membantu kita dari sudut inilah. Okay. Okay, ini saya ambil daripada JPA. Okay. Puan Hafizah email kepada saya. Ini merupakan panduan tentang 8S kan. Okay, saya ini akademik je lah. Keterampilan merujuk pada penjawab agama juga, menjalankan tugas, pakaian bersih dan kemas, pakaian lengkap ketika menjalankan tugas, sesuai tempat dan masa. Okay, saya ingat dari sudut akademiknya, kita faham bahawa sebagai penjawab awam, saya dan tuan-tuan, kita harus berpenampilan baik kerana kita berhubung dengan manusia. Tentu sekali Allah Subhanahu Wa Taala juga mengajar kepada kita supaya hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minan nas itu dari sudut komunikasi, penampilan, cara bercakap. Ada orang yang rajin kerjanya sangat bagus, tetapi cakapnya menyakitkan hati orang. Ya. Ada orang yang dari sudut KPI kerjanya bersendirian dengan komputer dan bagus, tetapi ketika mana dia berhubungan sesama manusia tidak baik. Ya. Sebab itu kita nak menjadi seorang manusia yang berbaik, bukan sahaja kita ada kebergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut ibadah kerja kita, dan dengan manusia juga adalah merupakan satu tanggungjawab juga. Pernah tak satu ketika kita rasa bahawa kalaulah seorang tu tak mari pejabat, kita rasa sunyi sangat-sangat. Masya Allah, sunyinya. Kalau dia ada, seronok rasa pejabat kita. Kan? Ada tak kita rasa juga, kalau dia datang kerja menyampah gila. Menyusah, Allah dia ni datang pula kan. Ada. Macam banyak pengalaman kan. Dan ada juga yang kita rasa orang ni sangat baik, walaupun dia tidak berjawatan tinggi, tapi dia nak pencen setahun lagi, kita rasa, ya Allah, kalau Tuan Haji tak ada, rasa sunyi dah pejabat kita seronok dengan Tuan Haji dan sebagainya. Dan ada juga yang kita rasa dia nak pencen 5 tahun lagi, kita rasa, ya Allah, lama berbenar, kalau boleh hari ni nak suruh pencen. Itu kita katakan dari sudut perhubungan manusia. Dan perhubungan manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13. Apa ayatnya? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah Ta'ala jadikan manusia ini zakarin wa untha, lelaki dan perempuan. Allah berkuasa jadikan 3 jantina boleh, 4 jantina boleh, 5 jantina pun boleh, 1 jantina pun Allah Maha Kuasa. Bayangkan kalau atas dunia ni semua orang lelaki, di musim ni semua staf lelaki, rani lelaki, pagat lelaki, tukang masak lelaki,
lelaki kahwin sama lelaki. Cuba bayangkan, suami daripada ruang tamu bagi, yang main kopi secawan, isteri jawab daripada dapur, baik bang. Saya ingat muntah balik kan. Berbeza. Laki dan perempuan pula dia ada perbezaan psikologi, biologi, sosiologi. Tengok kepada rupa paras berbeza, sudut suara berbeza. Orang lelaki dia ada halkom. Saya tanya doktor, apa peranan halkom ni? Di samping membezakan lelaki dan perempuan, dia menggetarkan suara. Sebagai contoh, hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya majlis dengan sukacitanya, dia getar dengan suara itu. Kalau dia jumpa isteri dia, dia kata, sayang, selamat ulang tahun perkahwinan. Isteri tengok, Allah, bergetar dia, getaran suara lelaki. Ya, itu beza. Kalau nyanyi-nyanyi pun dia suara dia bergetar. Suara perempuan dia pitch echo dia tinggi sedikit. Ya, dia kata baik bang. Suami Allah feel-nya, dia rasa dan sekalian. Itu perbezaan suara. Dan Allah Ta'ala jadikan percakapan pun berbeza. Kadang-kadang orang sebut bahawa orang lelaki ni waktu sebelum kahwin dia cakap banyak, orang perempuan cakap sikit. Saya test pada rumah saya, betul juga. Saya tanya, ni kan tema kahwin kita ni nak pakai biru ke, merah ke, gold ke, purple? Dia cakap, saya ikut je. Jawab pendek je kan. Ni kan hantaran kita ni 5,000 ke, 6,000 ke, kata nak ikut kakak yang dulu 6,000 ke, sebagainya. Saya tak kisah. Dia jawab pendek je. Bila kahwin dia bertukar 360 darjah. Kata apa? Saya jawab pendek je. Itu yang lepas saya. Dia kata tak ada jawapan lain ke? Dalam TV kami cakap panjang ni kan, kat rumah je kan. Malah dah nak cakap kan. Saya kahwin seminggu dan sekalian basuh kereta depan rumah. Basuh kereta depan rumah, dia keluar. Dia kata, abang basuh kereta tak, basuh kapal terbang. Dia dah tengok tapi dia tanya. Itu sifat orang perempuan. Semakin bertanya, semakin sayang. Itu cara dia kan. Orang lelaki dia tak boleh pening-pening kan. Orang lelaki kalau dia bersambang sama dia, tadi saya duduk dengan Kasha, Fizi dengan tuan kita tadi, topiknya politik, ekonomi, sukan. Kalau dia baca surat khabar, dia bermula pada muka surat depan ataupun muka surat belakang. Orang perempuan baca surat khabar, dia belah kat tengah-tengah. Topik dia suka kepada keluarga, family, kesihatan. Dia macam tu kan. Jadi perbezaan. Kemudian Allah Ta'ala sebut waja'alnakum syu'uba. Daripada laki perempuan tadi, Allah pecah pula melalui keluarga lain-lain, kaum lain-lain, bahasa lain-lain, negeri lain-lain. Kita ni pecah. Kalau kita buat ta'aruf ni mungkin ada 10 negeri, 11 negeri. Lidah yang sama tapi pertuturan yang berbeza. Ini hebat Allah Ta'ala. Saya ni jenis masyarakat nomad berpindah-pindah. Saya tengok orang paling laju bercakap dalam Malaysia ni, orang Perlis, Kedah, Penang. Tak, saya cakap dengan Kasyah lagi. Penang, Kedah, Perlis dia cakap laju. Dia kata, nak pergi mana? Aku nak pergi pagang dengan siapa? Dengan kawan. Kapal sangat tu dia semanda sekalian. Ni ceramah gila pulau ke apa? 10.5 tak apa. Saya kemai. Dia cerita laju. Kan? Buah kelapa dia, orang Perak panggil buah nyok. Kedah panggil nyok. Penang panggil nyok. Perlis satu saat nyok. Dia laju sekalian. Tapi laju lagi daripada orang utara, orang Terengganu. Orang Terengganu tak sini? Tak ada. Orang Kuala Berang Terengganu. Laju cakap. Dia kata, awang, muat benda, aku duk serang, duk makan ikan, duk tengok helikopter lewo-lewo. Kata benda pula, aku duk faham setagak. Rekod walk. Dia bagi bahasa dia. Dia kata, awang, kamu duk buat apa? Buat apa? Aku duk sorang-sorang, duk makan ikan, duk tengok helikopter lewo-lewo. Helikopter ni orang Kuala Berang panggil helikopter. Lewo-lewo ni sedang berpusing-pusing. Dia kata, mu minum benda tu 7 UP. 7 up. Tapi orang paling canggih bercakap dalam Malaysia ni saya tengok orang Kelantan. Boleh pasal Mah Kelantan. Orang Kelantan dia cakap banyak sound effect. Cerita dia biasa je, kesan bunyi banyak. Dia kata, baru ni aku nak pergi Jabah. Aku kelih ada motor dengan kereta belakang. Gedegang bunyi dia. Mari pula lah MU Nino. Orang duduk tepi tu klipah kelih. Atas motor debuk jatuh. Kipah biuk kereta api gede. Ada banyak sound effect. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tutup ayat itu dengan ni baru point dia. Tadi punchline lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kamu
bukan lelaki perempuan tadi, bukan daripada mana, keluarga mana, tetapi orang paling bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala tutup ayat itu. Maka kita ini semua sama, saya tuan-tuan sama. Yang membezakan mungkin posisi kerja hanyalah tempat kerja, tapi pandangan Allah bukan posisi kerjanya, tetapi cara kerjanya. Bukan kerana pangkatnya, tetapi cara buatnya. Mungkin Pak Gad itu lebih mulia dan banyak pahala daripada Naib Chancellor mungkin. Ya, sebab itu penilaian Allah adalah kepada takwanya. Okay, itu mukadimah kita ya. Alhamdulillah sudah 10 minit ya. Baik. Okey, image. Nah, ini guru saya cakap, okey. Bila kita bercakap soal image, kita bercakap soal A, B, C. Appearance, penampilan, behavior, perbuatan dan juga communication iaitu pertuturan. So image ini adalah dari sudut first impression orang jumpa kita. Sebagai contoh, tetamu luar datang, sebelum dia berbicara dengan kita, dia akan lihat kita, penampilan kita. Kalaulah dia datang ke pustakaan nak bertanya tentang jurnal sebagainya, yang pakai seluar track, pakai t-shirt, kemudian pakai pakai cap, dia pun tak yakin nak bertanya tentang jurnal, buku dan sebagainya. Tapi kalau penampilannya bagus, maka keyakinan itu tinggi walaupun dia berjawatan rendah. Kalau tuan-tuan hadir kursus daripada Intan Bukit Kiara, yang jaga bahagian trainer, grade hanya 17. Tapi saya ingat dia jusasi. Dengan penampilannya, Cik Don, kenal Cik Don? Dia pernah datang training sini tentang pengacaraan majlis, protokol. Waktu saya staff di USIM, dia datang trainer di sini, dia mengajar tentang protokol. Saya ingat dia grade 54-48. Rupanya 27. Tapi sangat penampilannya bagus, bicaranya bagus, penampilannya bagus, perbuatannya bagus. Oleh itu, walau siapa pun kita, kalaulah kita dapat menjaga ketiga-tiga perkara ini, maka orang yakin kepada kita walau kita tidak berjawatan tinggi. Sebab itu, mustahak kepada kita untuk menjaga penampilan, perbuatan dan juga pertuturan baik. Okey, adab berpakaian menurut Sarwa Islami, perspektif Islam. Surah Al-A'raf ayat 26, Allah Ta'ala menyebut bahawa, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan pakaian menutup aurat kamu. So, kriteria pertama di dalam aspek adab berpakaian adalah menutup aurat. Yang kedua, pakaian perhiasan dibenarkan di dalam agama, tetapi pakaian perhiasan itu adalah pakaian berupa takwa. Ta'ala gabungkan dua tersebut. Itulah sebaik-baik pakaian. Yang demikian itu dah tanda-tanda limpahan kurniaan Allah supaya mereka bersyukur. Baik. Maka kriteria di dalam ayat ini menutup aurat, kemudian pakaian yang berupa takwa. Baik. Ayat yang seterusnya surah Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Maknanya kat dalam rumah, izab periulah. Nak pakai apa pun dipersilakan. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maknanya orang yang menutup aurat, pakaian bertakwa tadi adalah orang-orang yang beriman. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan tentang perempuan-perempuan yang beriman dan mereka menutup seluruh tubuhnya tadi. Baik. Yang tu nanti kena panggil pensyarah fakulti syariah undang-undang untuk menguraikan. Saya ingat kita go through terus kepada apa yang tuan-tuan nak tahu. Okey. Baik, jenayah image. Kalau saya tak pakai mic boleh ke? Boleh. Jenayah image lelaki dan perempuan. Okey, kita buat perkongsian. Apa yang tuan-tuan rasa? Okay. Apa yang dikatakan jenayah image? Apa yang menyebabkan orang tu kita lihat Allah, dia telah melakukan jenayah image? Kalau jenayah akidah, dia Syiah. Dia Wahabi. Wahabi jenayah Syiah akidah ke? Fahaman aliran. Lagi apa?
tahyul, khurafat, okey, jenayah jenayah munafik, apa lagi? Riak, sebagainya lah. Okey, jenayah syariah apa? Ambil riba, berjudi, berzina, minum arak, sebagainya, jenayah syariah. Kalau jenayah image, cancel jenayah image. Cancel jenayah image. Gila. Memang dahsyat. Apa? Saya tanya yang wanita lah. Apa yang perempuan rasa bila kita tengok seorang lelaki tu dia telah melakukan jenayah image? Seksa. Pertama, rambut panjang. Okey, kita letak dulu kita dengarlah pandangan wanita ya. Lagi? Letu. Okey. Tindik. Kuku panjang. Macam Lelaki suka. saya dengar tadi seksi ya. Pakai yang ketat-ketat. Sado. Abang sado. Borai jenayah. Baiklah. Hebat orang muslim ni. Borai dia kata jenayah. Lebih baik saya flat. Okey, lagi tak apa kita tulis. Saya nak tengok pandangan ni. Okey. Lagi. Gemuk itu awesome. Serabai ni. Astagfirullahaladzim. Serabai. Ni masa Kedah ni Serabai. Bangsa apa? Kedah. Serabai. Rokok. Jenayah juga ni. Main kuda. Bertindik. Oh, ini. Bertindik. Kat tangan nak. Barang sifat penampilan. Saya Bertindik. fokus kepada A juga yang komunikasi itu. Okey. Busuk, ya betul. Busuk. Masya Allah. Perempuan ke sama? Lagi kita pergi perempuan. Tindik. Tindik. Ini jenayah syariah tadi. Sampai habis buang. Menyerupai perempuan. Apa ni? Pondan. Ya, pondan. Pondan. Ya. Okey, last. Sendat di seluar. Sendat di seluar. Ya. Macam sisa. Menampakkan yang tak sepatutnya. Okey. Jenayah imej wanita. Apa ni balas dendam ni? Allah Subhanahu wa taala. Ketiak basah. Tak wangi lah Tak wangi. Tak sampai hati. Okey. Seksi Seksi. Tak tutup aurat. Tak bertudung. Tidak bertudung. Tak tutup aurat. Oh ya, okey. Cantik sangat Susuk. jenayah. Susuk. Semua orang cantik. Cantik ni subjektif. Susuk. Over makeup. Over makeup, ya tepat sekali. Makeup yang tebal. Lagi? Apa panjang? Ini dia masuk tak tutup aurat Kalau dia di rumah, tak ada masalah. Rokok juga perempuan. Rokok juga. Okey. Ada ramai perempuan. Shisha. Masuklah. Shisha. Asal perempuan sikit ni. Malam. Habis di mata lelaki ini jenayah yang berlaku. Sadar lah. Dia bukan tak nak keluar. Orang lelaki ni dia tak suka memburukkan orang lain. Betul. So kita nampak bagaimana orang perempuan dia suka meluar. Orang lelaki dia simpan dalam. Gentle. Pandangan saya. Tak apa banyak lagi dia nak cakap Okey dan sebagainya lah Okey. Ini adalah jenayah-jenayah pada pandangan kita lah Okey. Kalau dalam imej
disebut. Okey, ini. Kemudian makeup yang tebal, sendat, ya, seksi, ya, orang dia tak masuk. So ni antara lah, okay. Dan pemilihan warna dan juga saiz. Okay. So itu kita akan pergi satu-satu. So banyak lagi jenayah-jenayah yang berlaku yang perunding image namakan sebagai jenayah, yang menyebabkan orang lain rasa susah hati melihatnya, dan akhirnya yang paling besar adalah menjolok mataku, sehingga kan menyebabkan dosa sebagainya. Dosa kepada orang yang melihat dan tambahlah orang yang memakai pakaian tersebut. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada yang pertama, kita pergi pada yang lelaki dulu. Kemudian baru kita pergi yang wanita. Sepengetahuan saya je lah, yang lelaki confirm lah saya banyak yang tahu. Yang wanita sekiranya saya tak tahu, tuan-tuan perempuan berkongsilah. Saya hanya bagi tahu apa yang trainer saya bagi tahu, so saya kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Dan saya aplikasi kepada orang rumah saya lah. Baik, tips yang pertama adalah kemeja lelaki. Kemeja ini merupakan satu pakaian kita katakan wajib dan mustahak ketika mana kita bekerja lah, tentu sekali di Malaysia. Dalam pemilihan pakaian kemeja yang bergaya dan korporat, dan perempuan juga boleh membantu para suami memilih kemeja yang betul. Pertama, di dalam imej disebut sebagai padan, tidak besar dan tidak sengit. Dan kalau boleh kita ambil yang slim fit, ya. Slim fit maknanya tidaklah terlalu fit, tetapi dia mengikut ukuran badan kita. Kalau dalam training kami akan bagi satu persatu tali tape, kemudian kita ukur bidang masing-masing supaya kita tahu. Baik, dalam soal ini untuk mengetahui kepadanan baju kita, dalam kemeja kita ada 3 plate ini. Perasan tak? Perasan. Kita beli kemeja, kita main basah je ke macam mana? Ada tengok. Belasah je kan, harga cantik, rasa suka, beli. Tetapi ketiga-tiga plate ini berperanan untuk mengukur body anda. Apakah kemeja yang sesuai dengan body anda? Okey, sebagai contoh, tuan kita. Ayo kita bagi kepadanan kepada dia. Apakah kemeja yang sesuai kepada beliau? No plates. No plates. Box split. Box, side atau no? No. Box. No. Okey, berapa ramai kata no? Oh, macam sekolah pula kan? Tak right. Berapa ramai kata side? Berapa ramai kata box? Yang lain, wallahu ta'ala. Itu standard. Bagi penceramah-penceramah yang tak boleh jawab, Allah Ta'ala lebih mahu. Okey, baik. Dalam pemilihan ini, bagi tuan kita adalah dia kena pakai side plate. Okay. Side plate. Orang yang agak berisi, so apabila pergi ke kedai, bercakap dengan promoter, bagi tahu saya nak cari kemeja side plate. So dia akan bagi tahu jenis-jenis kemeja side plate. Kalau orang yang dipanggil sebagai straight cut, body dia straight cut, maka dia no plate. So kalau yang straight cut, kurus yang tu kan, pakailah no plate. Okay. Bagi mereka yang abang sado, so mereka boleh memilih antara box ataupun side. Okay. So apabila kita pergi ke kedai membeli baju, maka macam badan saya pakai no plate. So saya straight cut saja. Boroi. Boroi dia kena kempang di hadapan. Dia kena pergi ke kedai Mom Dreams. Pergi ke Mom Dreams. Ada banyak baju tu. Okey. So macam saya pakai no plate. Okey. So itu kalau anda pergi ke kedai, anda mesti pastikan bahawa anda pilih kemeja yang sesuai dengan body anda. Barulah apabila kita pakai dia nampak fit dan juga nampak kena dengan size body kita. Baik, yang kedua, kalau kita nak nampak korporat dalam elemen image, kita perlu pakai warna-warna pastel. Okey, warna pastel, tanyalah pada isteri masing-masing. Apa warna-warna pastel itu? Warna yang Teras. ya, warna teras. Okey, itu nama sebagai warna pastel. Warna-warna seperti terang, dia adalah sesuai ketika mana tuan-tuan berhubungan ataupun memberi talk kepada remaja. Bagi talk kepada remaja, pakailah warna terang.
kerana mendekatkan dengan generasi muda. Satu kajian yang dibuat oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk memilih warna-warna kesukaan Gen Y. Ada 3 warna yang dipilih secara random melalui responden mereka, iaitu apabila orang tu pakai warna tersebut, dia nampak remaja. Apa warnanya? Biru. Pertama, orange. Hijau. Yang kedua, Kuning. pink saya dengar tadi. Satu lagi, Biru. Warna merah. biru orang lama. Hijau pastel juga. Turquoise terkininya. Purple. Ini warna yang diundi oleh remaja. Orange, purple, pink. Kalau tuan-tuan nak buat program Tu kepada macam student, masalah. tuan-tuan pilihlah warna-warna ini. So dia menarik, menangkap mata-mata orang-orang muda. Macam orang-orang macam kita ni kan, kita suka warna biru, warna asas lah, merah begitu lah kan. Okay, so dalam memakai pakaian korporat, maka kita pilih warna pastel, hitam ataupun biru ataupun apa ni, warna-warna asas, warna-warna keras tadi. Baik. Collar kemeja. Collar kemeja ini juga ada peranannya. Kalaulah tuan-tuan ada kemeja sekarang, tuan-tuan kancing apa bahasa dia? Butangkan sampai habis. Cuba sekarang. Dan tanpa Lemah. tuan-tuan masukkan 2 jari dalam ini. So itu baju sesuai untuk anda. Kalau masuk 2 jari, ada space, itu besar. Collar yang besar. Kalau tak masuk, itu senang. So, cari masuk 2 jari. Waktu dalam fitting room tu, butang sampai habis, masukkan 2 jari, itu sesuai dengan Sesuai dari. okay. Baik. Kemudian lebar leher. Lebar collar leher itu itu pun dia ada peranan. Baik. Kepada mereka yang berbadan agak gempas sedikit, maka elakkan daripada ambil baju yang ada butang. Yang kancing butang, nampak collar yang ada butang. So dia akan nampak macam tu. So anda cari yang membuka supaya anda ilusinya nampak kurus. Ilusi. Okey. Kalau buat email dengan baik tu saya tukar pattern rambut saya. Rupanya ada kelas untuk perapian rambut. Anda boleh hadirlah. Pergilah ke internet, adalah tu. Okey. Bagi orang yang agak berkempal, selalunya mereka akan botakkan rambut, betul? Ataupun nipiskan rambut. Jangan. Orang yang gempal, anda perlu buat shape kepada rambut anda. Rambut mesti simpan sikit supaya buat shape. Ilusinya muka anda nampak kurus. Wanita nanti saya ceritakan bagaimana orang yang mukanya O seperti Siti Nurhaliza tapi dapat ilusi kurus. Jadi saya kongsikan. Cara berdiri, orang yang baru lepas bersalin nampak lupa sedikit, ilusi berdiri bergambar ketika mana nak kurus. Ini teknik Irma Hasmi. Irma Hasmi gemuk Saya duduk sebelah dia, Allah gemuknya isi aku tu lagi. Tapi dia ada teknik ketika mana dia tangkap gambar, dia berdiri, ilusi kurus. Okey, nak tahu? Nanti saksi. Okey. Kemudian pilih kemeja yang berkualiti, tidak semestinya mahal. Apa nilai kualiti bagi anda? Harga. Sebenarnya dalam memilih baju kemeja adalah bagaimana orang itu jahit. Anda ada baju kemeja sekarang, anda tengok sama ada line anda daripada sini dengan poket bersambung atau tidak. Kalau bersambung, baju kualiti. Daripada sini, side sini sampai ke side sini, dia mesti bersambung. Dia belah sini, dia bersambung. Kalau dia lari sikit, tak kualiti. Contoh ni kualiti. Okey. Okey. Line bahu. So line dengan ni dia bersambung.
Kalau dia lari tak quality. Dan line pocket. Ni tak quality. Okey, dia sim sambung. Sebab Kejap. Ulang kali lain pun sama. Okey, ni tengok ni. Line sini ni. Okey, dia sambung. Kotak pun sama. Kalau baju yang lain, Baju kotak pun sama. maksudnya poket yang lain ni sama lah. Ya, dengan tepi ni. Sebabnya nak buat tu sangatlah susah. Hanya tailor yang berkualiti saja mampu buat. Okey. Saya pun baru tahu. Maka lepas pada ni saya kalau pergi shopping komplek, tengok orang gaya lebih, baju tak kualiti. Sampai sini sekali, dah baju cukup lah. InsyaAllah. So pergi beli kedai, tengok kepada jahitannya. Sebab sangat susah untuk menyambungkan kotak dan ini. So hanya tailor yang berkualiti saja. Anda tengok brand-brand yang kualiti, so dia akan menjaga ketelitian penelitian. Okey, so lepas ni ada ilmu baru. So pergi penimbunan bulanan. Astagfirullahaladzim. Saya kata dah, jangan bagi saya. Okey. Apa lagi berkaitan dengan kemeja ni? Kating tepi. Kos. Okey, so Tengok saya kos. cakap soal sling fit belakang. Senang aja. Okey. Ada soalan tak? Kemeja tu, Ada. Bapak. Sampai pukul 12 kan? Yes. Main Jumaat kan? Ya. Yang kedua, seluar slide. Okay. Seluar slide bergaya dan korporat. Yang pertama, standard tidak besar dan tidak senang. Okay? Betul. Tidak besar dan tidak senang. Jangan nampak macam kita macam besar sehingga kan nampak kita pakai seluar orang lain. Besar dan juga tidak terlalu sendat. Sekarang ini orang buat seluar slide macam seluar jean. Macam Zizan pakai kan. Pak kan. Saya ada satu seluar tu. Jekyll sponsor untuk rancangan adik-adik Confiner. Saya Jekyll, so dia bagi suit lah. Dia bagi suit blazer dengan ni. So blazer tu memang cantik lah kan. Seluar dia buat alang-alang je ni. Saya pakai, ya Allah, saya tak pakai. Saya pakai kat rumah, kata tak nak lah aku pakai. Dia kuat sampai bawah. Nak berjalan pun ni. Dia buat style macam tu. Kata rupanya macam ni Zizan pakai kan. Saya tak pakai lah. Nampak macam tak senonoh kan. Okey, baik. Kemudian pilihan warna pastel. Okay, pilihan warna pastel. Memadankan seluar dan juga baju, dia mesti kontra lah. Kontranya tidak jauh. Ya, kontranya tidak jauh. Gelap, terang, tidaklah hijau, oranye, tidak macam tu tapi dia agak tidak jauh. Kemudian lisu. Apa maksud lisu? Ini. Ada orang bagi plate, ada orang bagi lisu dan sebagainya. So dia ada 3 jenis. 1, kosong. No plates. No, lisu ataupun plate orang bagi. Dua perkataan ni lah. Siapa yang susah pakai benda ni? Saya. Ini orang yang bodinya tidak besar. Oh. Okay. Kalau badan besar janganlah pakai jenayah image. Okay. Dia akan ni. Okay. Sebab dia cawat dan juga kakinya agak fit. Okay. Tetapi orang yang kurus macam saya ni, so tuan-tuan akan nampak agak besar sedikit kan. Dia so macam saya sesuai pakai macam ni. Saya pakai macam ni. So sekarang ni pun selepas saya pergi image, seluar-seluar saya berbentuk macam ni lah. Okay. So dia akan nampak lebih fit dan sesuai. Okay. Ini yang saya sebutkan Zizan pakai tadi, yang terkini tapi saya ingat tidak sesuai pergi ke pejabat. Dan yang ketiga yang ada visual konflik ini. Okay. Ini sesuai bagi semua orang. Cuma orang kurus elakkan daripada pakai yang ini. So kerana dia ada kembang, So kembang dia akan nampak macam bergaya-gaya sikit lah. Okay. Ini dalam soal pemilihan seluar. Dan poket mengikut keselesaan. Ada yang straight, ada yang tepi, so ikut keselesaan. Belakang pun sama ada mahu ada hitam ataupun tutup. Okey. Okay, bagi yang
berbadan agak besar, elakkan daripada tiada tutup butang. Sebab bila kita letak dompet, dia akan nampak macam oval gitu sedikit. So bila kita ada tutup, dia akan menutup sedikit dalam soal itulah. Kemudian berkualiti, seperti saya sebut tadi, kalau belang, isunya akan sama. Yang lain, kualitinya adalah dari sudut orang lelaki standard. Dia mesti ada seluar yang bila basuh sekali, benda ni dia tak boleh buat lagi. Line ni. Ni orang lelaki memang cukup mustahak buat line ni. Saya kahwin dengan rumah saya, dia gosok macam ni. Hilang line ni. Saya bagi tahu dia, okey, lepas ni begini cara gosoknya. So, dia line ni cukup mustahak bagi orang lelaki. Okey, kerana itulah menampakkan seluar dia bergosok. Susah tegur tu, isi menjawab tak? Sebab tu tegur waktu mula kahwin. Mula kahwin dia menerima segalanya. Kalau tegur sekarang, gosoklah sendiri kan. Tapi mula kahwin, baik, saya akan laksanakan sebaik mungkin. Segalanya indah kan. Okay, so ini paling mustahak lah, okay, dalam soal seluar. Okay, suit dan blazer. Okay, suit dan blazer ini apa yang dipanggil suit? Ini dipanggil suit, ini dipanggil suit, ini panggil blazer. Apa beza suit dan blazer? Blazer baju saja dipadankan dengan seluar lain. Jeans pun boleh. Dia ala-ala jaket. Itu panggil blazer. Okay, kalau kita nak tulis waktu jemputan majlis, kita tulis suit. Jangan tulis blazer. Bila blazer, secara image-nya dia boleh pakai seperti ini. Dia boleh pakai blazer dan seluar jeans. Okay, ataupun seluar macam apa tu? Yang camel tu kan? So dia boleh locker sebagainya. So kita tulis suit. Okay. Apa beza ketiga-tiga perkara ini? Baik. Ini dipanggil double apa ni? Apa ayat itu? Double apa tu? Double button, bukan double button. Apa? Saya lupa dah. Double lah di sini. Okey. Bagi orang yang kurus, bagi orang yang agak gempal, elakkan daripada pakai yang macam ni. Sebab bila pakai macam ni, anda perlu butangkan semua. Anda tak boleh letak. Okey, butangkan semua. So dia akan jadi ada sikit. Macam Datuk Musa boleh. Saya nampak dia suka pakai macam ni. Dia tak ada masalah. Kalau macam datukku ni. Baik. Dalam soal ini, baik. Kemudian single, dia ada sama ada 3 butang, 2 butang ataupun macam saya 1 butang. Sejak 2009, so ada trend baru memperkenalkan 1 butang aja. Okey. So dalam 3 butang, 2 butang ini, okey, ini. Always, never, sometimes, always, never. Kalau pakai 2 butang, atas always, bawah never. Jangan butangkan. Kalau anda butangkan, maka orang kata anda tak ikut kelas grooming. Okey. Kalau butang 3, tengah always, atas sometimes, bawah never. Soalnya orang kenakan 1-2 aja. Kalau anda butangkan 3-3, tak ikut kelas grooming. Dua-dua ni mana? Bawah ni? Tak boleh juga. Kalau atas dengan bawah buka, tengah okey. Tapi bawah ni selalunya memang orang takkan butangkan. Maksud saya busy ni sebab kalau kita butang tu masuk sampai baju kecil. Itu masalah peribadi masing-masing. Ada orang bertanya, Datuk kenapa buat butang? Itulah image dan style. Itu dah jawapan perunding image kepada kami. Maknanya style. Okey? Style begitu. So kalau anda waktu bila nak butang, waktu bila tak butang. Okey? Waktu berdiri dan berjalan butang. Waktu duduk tak butang. Sebab duduk janganlah butang. Orang nampak macam awak tak ikutlah grooming. Sebab pertama dia akan nampak macam ni. So, yang kedua merosakkan blazer. Dia akan tarik tepi. So, bila okey. Kalau RTM ni kat 10 kali berdiri lah. So, bila kami mengacara, bila contoh anda bersama saya, Ustaz Ari di dalam forum Tanah Islam baik. Dalam Malaysia ini, so bila kita tengah bercakap, kita nak duduk. Ni, so kita akan jadi. Oh, kita duduk. Jangan anda hadirin dipersilakan duduk. So caranya adalah
Ini bakal-bakal pendaftar kan, ketua pustakawan, bakal ni kan pengarah-pengarah. Hadirin dipersilakan dulu. Kita angkat secara dulu. Turun. Kalau nampak style dan protokol. Korporat, kita tahu dahsyat dia ni. Jadi jangan kita. Hadirin silakan duduk. So kita. Okey, ketika mana dijemput Encik Akasha untuk merasmikan program kita hari ini, untuk menyampaikan ucapan. Kita pun bangun. Okey, jangan dijemput Encik Akasha. Ataupun dijemput Encik Akasha. So kita bangun tu. Ada masalah pribadi yang aja kenal tu. Aku bagi contoh dia tadi. Bangun dan butangkanlah dan berjalanlah. Okey, kalau dua butangkanlah. Satu, dua dan berjalan. Okey. Itu protokol dan image lah Sika berasa dan aku berasa tu nama dia. Okey, baru jumpa. Okey. Baik, so memilih butang ini juga penting. Bagi orang yang rendah, elakkan 3 butang. Okay, baju saya dulu ada 3 butang, tu saya dah tak buat lah. Saya sedar diri, tak apa nanti. So elakkan. Ambil 2 butang, okay? Ataupun yang pattern tu dia buat 3 butang. Okay? Dan caranya adalah macam saya sebut tadi lah, membutangkan dan sebagainya. Blazer lagi. Okey, apa lagi kata blazer? Cutting pun sama tak? Cutting pun sama. Sama. Ikut bidang dada? Ya, yeah, ke belanda. Jangan ambil yang besar. Selalu kita ambil besar sebab nak extend 5 tahun. No, jangan. Image tak bagi. Image nak ukur saiz ketika ini. So, nanti 5 tahun, mohonlah jadi pegawai parlimen, mohon balik kan. Okey, ambil yang ketika ini. So jangan extend sampai untuk 5 tahun. So akan nampak jadi besar. Kadang-kadang kita nampak orang pakai blazer merasmikan program kan, nampak glamorous kan. Tak entik. So peranan juga dia supaya nampak fit, nampak firm. Kalau korporat, anda pergi kepada korporat, anda akan tengok blazer mereka sangat cantik. Orang kerajaan je yang suka extend 5, 10, tak apa boleh pakai lama. Bila rasmi program tu kan. Dia buat tuan haji yang kalau orang korporat, amboi je lah. Besar kan, dia pun pakai nampak fit. Malaysia bergerak, dah agak cakap kan. So dia punya kaedah tu lah. Lapel ni. Ni pakai lapel. Okey, ada yang lapel dia panjang. Okey. Apa bezanya? Beza. Lapel panjang ni selalunya pakai untuk bow. Oh. So yang begitu kan, yang ada sentuh sikit, dia letak lapel panjang. Tapi kalau yang biasa saja buat lapel begini. Tapi kalau tuan-tuan nak try extra boleh jugalah panjangkan sedikit dan tiruskan di bawah. Ada pertanyaan Ustaz. Soalnya wanita suka buat ni. Okey, wanita cantik lapelnya pergi ke atas. So dia nampak tirus. Kepada orang yang agak gempar sedikit, pakailah lapel yang memanjang ke atas. Ilusinya tirus. Ada pertanyaan Ustaz. Ya. Yang pakai ball tu sesuai ke untuk orang Muslim ataupun tak boleh pakai sebenarnya? Panggil Dr. Irwan untuk cakap soal. Okey. Dia hukumnya adalah kerana meniru orang bukan Islam, tapi banyak perbahasan akidah. Meniru ini dalam akidah sekiranya meniru hingga merosakkan akidah haram. Tapi kalau meniru macam kita pakai blazer ini kalau asalnya pakai yang orang barat, tapi adakah menjatuhkan akidah? Tidak. So perbahasannya banyak. So jawapan saya ringkas, sekiranya tiru itu merosakkan akidah, so haram. Itu tak masalah. Okey. Oh, dah masuk soal fik ya. Okey, apa lagi berkaitan dengan blazer? Belakang, cutting, belah tak belah. Okey. Belah tak belah itu atas pilihan, tapi saya syorkan jangan belah. Okey. Sebab jenayah image juga. Okey. Kalau satu-satu keadaan kita nak duduk, so saya cadangkan biasa saja. Okey. So dia akan nampak. Kalau perempuan, dia ada jenis yang belah tu memang dia memang kena buat belah. Kalau perempuan blazer, saya pernah cadangkan kepada JAKIM dan pegawai-pegawai JAKIM, kita ambil yang setara wahidah. Panjang. Dia sampai sini. Kemudian ambil yang satu butang, cantik sangat, anggun sekali.
Tahu blazer tu? Dia akan lapel dia panjang sikit, kemudian dia tiup tu. Lepas tu dia macam menghubung kan dia. Dia sampai tadi. Dia nampak anggun. Kadang-kadang swasta kan pakai yang belah. Kalau korporat nah, dia sampai sini kan, perempuan kan. perempuan. Jenayah image. Dia saja klien, nak jumpa klien. Jenayah. Lepas ni S yang seterusnya boleh bagi sesuatu. Okay? Itu saya cadangkan kepada Jakil lah. Dan pengambilan baru pegawai-pegawai Jakil, so dia wajib buat blazer. So blazer itulah yang dipakai. Dapat muslimat. Okay, ni cara pakai butang lah Okey. Yang perempuan tak ada tu, Ustaz. Kejap. Ni yang lelaki je. Oh, ya. Okay, tie. Necktie, tali leher. Ada buat tali leher? Ada yang pakai tali leher? Tak ada? Aduh, susah tu. Saya tak bawa barang-barang. Bukan dari sini. Nak buat demonstrasi. Baik. Cara memilih baju leher, tali leher adalah kalau baju kosong, tali leher belang ataupun bercorak. Kalau baju bercorak, kena ambil plain. Dia tak boleh sama. Okey. Kalau baju bercorak, contoh baju belang, sama ada plain ataupun bintik-bintik. Tapi kalau baju kosong, anda boleh ambil belang, anda boleh ambil plain, anda boleh ambil bintik-bintik. Tapi kalau baju bintik-bintik, ambil plain, plain saja. Okay. Kalau bintik-bintik, okay. Dia mesti kontra begitu. Kalau macam baju putih, baju contoh baju putih, so baju belang tak ada masalah lah. Macam tali leher usi, dia belang. So elakkan pakai baju belang. Contohnya baju Tuan Akasyah dengan Tuan Hafizi, so tidak sesuai dikenakan dengan tie usim tu tadi. Okay. So usim kena memperkenalkan lagi satu tie. Tali leher yang plain supaya semua pegawai dapat disesuaikan. Biar ada. Okay. Saya ni. Tona warna dia mesti kontra dan tali leher ni mesti menyerlah daripada ni menyerlah ni tidaklah sampai striking, tetapi dia agak terang sedikit daripada tali leher. Yang kedua seni jalurnya, saya sebutkan tadi bagaimana mempadankan baju dengan ini. Kemudian panjang laras. Pakai tie sampai mana? Sampai 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 lutut. Kalau ikutkan daripada paras seluar tu. Tak lebih daripada seluar. Tali pinggang Pas. Akhir tali pinggang, akhir muncung tali leher. Okey. Tali pusat. Panjangnya. Tali pusat. Okey, dan cara ikatan. Baik, cara ikatan ni ini yang tuan-tuan nak belajar kot. Tali leher, tahu berapa ada cara ikatan? Yang itu masa time sekolah tu. Ada 7 ikatan tali leher dan 3 ikatan popular. Okey. Ini cara 3 ikatan popular. Ada tali leher tak? Ambilkan contoh. Ada pegawai-pegawai yang ada tali leher? Pegawai lelaki. Ada kawan-kawan ada? Ambilkan. Sambihan ada kat pejabat? Ada. Okey. Ambil seberapa banyak yang ada? Satu hari. Okey. Hafizah dan juga Puan. Ini yang popular. Dan 2 kaedah ini dipanggil sebagai Obama style. Obama style. Ini klasik macam kita pakai sekolah sampai sekarang. Sekolah dan confirm anda akan gunakan ini sampai sudah. Hari ini kita belajar tentang 2 ini cara ikatan ini. Okey. Ini agak Gen Y. Okey. Ketika mana Obama berbicara di hadapan orang muda, dia akan pakai tie seperti ini. Siapa dia tu? Dan ketika mana dia deal dengan negara, lawatan negara, dia akan pakai seperti ini. So image memanggil sebagai Obama style. Kaedah anda boleh tengok YouTube boleh, tak apa, hari ini kita buat praktikal terus. Macam mana kaedah memakai tali leher. Okey. So macam ni lah, tengok dia gunakan baju plain, so boleh belang ataupun bintik-bintik. Okey, corporate color biasalah. Siapa tahu ini? Mai tahu ni. Tahu. Dia akan jadi Y. Dan ini yang itu masa sekolah tu. Jadi tuan Bupati boleh ikat lah sini
buat demonstrasi ikatan. Besar lah atas. Okey. Ada dua je. Ada dua. Okey. Lihat tu. Bintik dengan belah-belah. Dia bintik dan belah-belah. Ya. Okey. Okey. Kita buat apa? Buat ini dulu. Ha. Tuan, boleh tuan? Jangan upload kat malu aku dia kata ustaz hari ni mengaji datang. Saya itulah masalah Puan Hafizah. Dia kata janganlah jemput saya kan. Untuk kegunaan saya boleh lah. Okey, ini. So kita satu, Ya. Yes. dua, masuk terus. Okey. Kalau pendek tu. Nanti saya buat laras. So dia akan jadi ni. Itu untuk syaitan. For in. Kalau daftar satu kita bagi semua sebenarnya. Isteri-isteri lepas ni, isteri depan, bang, main saya ikat. Wah, inilah yang disuruh oleh agama. Abang kata subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Sekali lagi ya. Okey, yang pendek sebelah kiri. So lebihkan sedikit sebab dia ikatan dia pendek ya. Pendek. Ini banyak, kau cross saja. Pada sini tarik satu. Tarik satu. Pusing ke depan. Masuk ke dalam. Dan masukkan aja yang paling depan. Yes. Tarik. Emaskan, dia akan jadi ini. So tentu sekali bila anda tarik, dia akan banyak. Okay. Kaedahnya adalah memasukkan dalam baju dan lipat. Oh. Okay. So akan dia jadi tiru seperti ini. Kan berbeza sedikit. Hari Isnin puasa kata subhanallah, salbihan. Salbihan dah. Orang lain pula kata tuan kita. Okey. Tak, dekat sini pada cuba Zul. Zul lah. Zul lah. Okey. Boleh ke tu? Nak buat yang tu half one so. Yang tadi faham kan? Ya. Ya. Dekat YouTube banyak boleh tengok lepas ni. Pukul 3 lagi tengok. Okey, yang tu dia pasang pakai terbalik. Jenama di luar. Oh. Ini jangan saya testing dulu Saya lupa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun dah lupa. Okey. So dia ada lekuk. So mesti lekuk. So bila dah siap, lekukkan sedikit, memang dia akan terbentuk lekuk. Okey. Sekali lagi Memang dia terbalik lah benda dia. pakai tadi. Pakai terbalik. Okey. Dari sini silangkan dia. Dia kidan lah macam batu kidan. Masuk ke dalam. Tarik ke kiri Tarik ke Cross. kiri, cross. dan terus masuk. Okey. Ada tekuk. Ya. 7 kaedah lagi. Dia agak tidak popular, tapi untuk korporatnya inilah yang popular. Dia rujuk kepada Obama style lah. Okey. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube untuk satu persatu. Tapi asasnya begitulah So boleh mungkin pelbagaikan lah. Isnin pakai style macam tu, Selasa macam ni, Rabu macam ni, Khamis baju batik, jangan pakai tie. Hari Jumaat pakai baju lain. Jadi orang nampak, oh dahsyat sekarang ni, berbeza-beza. Okey. Ayo kita pergi pada aksesori lelaki. Dipanggil sebagai rule of 5. Aksesori lelaki, korporatnya pertama jam tangan. Yes. Okey. Yang kedua cincin. Saya tak suka pakai cincin sebab dia hilang. Yang ketiga tali pinggang, yang keempat cufflink dan yang kelima bag. Cik Aizah pakai. Okay.
Ada orang kata tag, ada bag. So dua pilihan inilah. So ini dipanggil sebagai aksesori bagi lelaki. Dan bagi perempuan yang ingin menghadiahkan hari anniversary kepada suami, Inilah dia. pilihlah 5 aksesori ini. Ya. Selain daripada itu, kami tak berapa nak terima. Isi saya Dan tak boleh berapa nak ni. Okay? Pilihlah 5 perkara ini. Okay? So sekarang kita pergi kepada yang wanita. Adalah kan? Weh, 10 minit lagi. 10 minit. Baju kurung. Yes. Okay. Gambar model tidak tidak memberi maksud apa-apa. Amy Lisa. Tips baju kurung bergaya dan perak. Amy Lisa. Pertama, warna pastel bukan warna terang. Kalau function dia tukar sedikit. Ada orang warna terang sebab malam, so tolak macam di TV dia memang suruh pakai macam ni. Sebab apa? Warna-warna ini supaya kalau cahaya lighting akan tolak dan di TV anda akan nampak cantik. Kalau saya pakai warna pudar, TV akan tolak, dia akan lagi pudar. So sebab itu kalau di TV memang kami akan banyaklah baju-baju macam ni kan. Tapi nak pakai di luar segan. Sebab dia terlalu lighting dan lighting lah. Okay, so di pejabat, so gunakanlah warna pastel bukan warna terang. Yang kedua, asas, saya ingat wanita semua tahu lah kan, wajib tahu tidak melebihi 3 warna. Kalau lelaki dia standard 7 warna 7 wadah pun dia tak ada masalah kan. Tapi perempuan dia tak lebih 3 warna. Merah, putih dan juga sedikit hijau ataupun kuning. So ini asasnya. Begitu juga tudung. So dia mesti matching lah begitu. So daripada atas sampai bawah tidak melebihi 3 warna. So corak. Corak begini. Bagi orang rendah, elakkan memakai corak yang kainnya bercorak, kemudian corak dia sampai sini baju. Bisa dengar tak? Yang apa ni kalau kita baju batik kan, dia macam berkaki. Macam tu lah ayat dia kan. Macam rumput-rumput naik kan. Atasnya kosong ataupun ada sikit-sikit je. Kemudian dia ni bunga penuh sampai sini bukan ni, berkaki kan. Orang rendah elakkan pakai sebab dia akan nampak lagi pendek. Dia kata nampak ilusinya begitu. Jadi dia contohnya Ustaz, macam mana nak bagi dia? So pakai yang macam ni ataupun kosong, so elakkan yang macam tu bagi orang yang rendah. Okey, baik. Bagi orang yang gempal, elakkan kan kita faham kan, jangan bunga besar. Rupanya saya pun faham macam tu juga. Rupanya bukan soal bunga besar, bunga kecil, iaitu jarak bunga. Kau tahu kan? Saya pun tahu. Dan saya melarang isteri saya memilih kan. Saya bilang, okey, ini tak dapat. Saya pula jadi ni kan. So, dia jarak. Kalau jarak dia besar, itu tak sesuai kepada orang yang badan besar. So, dia kena rapat-rapat. Seilusinya begitu. Bunga bukan main peranan rupanya. Jarak bunga. Okey. Kerongsang. Nanti ada 5 rule of 4 bagi wanita. Apa lagi? Tidak jarang. Ini mustahab. Patuh syariah. Tidak jarang dan tidak besar terlalu besar, tidak terlalu sendat. Okey. Patuh syariah. Tudung. Okey. Ini saya nak sebut. Apa beza ni dan ni? Mana nampak lebih kurus? Yang itu. Orang perempuan yang bermuka O kena selalu pakai O ni. So ilusinya nampak tirus. Dia akan nampak wajah anda. Jangan pakai yang apa shawl. Jangan pakai shawl. Jangan, dia akan nampak macam ni. Ni pun dia tiruskan di atas lah. Tapi di sini pun dia nampak. Tapi dia nampak berat. Ini kalau muka wajah anda seperti ini, Bujur. apa pun dikirakan. Bujur sini. Macam bawang muka macam tu kan. Okey, dibenarkan. Pakailah macam mana pun. Tapi kalau yang anggap so selalulah pakai oni. So ilusinya begitu. Oni. Senang je. Mathematic image ni, muka O cari yang bujur. Kerongsang ke, bag ke, cari yang berbentuk bujur. Okey. Kalau contoh kita badan besar, bag tangan jangan cari yang keras. Cari yang dia lembut supaya kita berjalan dia ada curve.
So ilusinya nampak kurus. Jangan kita pakai yang padat itu, so nampak makin besar lagi. Orang yang kurus, pakailah yang tegak itu supaya nampak anda berisi sedikit. Jangan pakai lembik, nampak lembik jangan jadinya. Itu. So kerongsang ini semuanya orang yang O, pakailah yang ni apa? Yang bujur. Okey, muka O, muka bulat, cari yang bujur, semua bujur. So dia akan ilusikan nampak kurus. Spek mata pun sama. Orang yang jauh O, jangan cari O, cari yang bujur. Dia ada curve, mesti ada curve supaya ilusinya anda nampak kurus. So matematik image ni senang je. Orang yang O, so kena cari yang curve supaya bujur, supaya nampak ilusinya begitu. Begitu juga berdiri ni saya bongkar rahsia lah. Kalau orang yang ni jangan tegak gambar macam ni. So sendingkan sikit. Dan pilaskan kaki kita sebelah sini. Dia macam main model tudung mana ke? Dah biasa buat. Itulah ilmu Hasmi beritahu saya. Okey. Biasa buat. So dia akan nampak ilusi, nampak separuh badan anda. Okey, kalau kurus macam saya, janganlah buat macam ni. Saya dulu waktu jadi MVP kan nampak makan dia ni. Itu salah. Orang kurus kena tegak dan kembangkan tangan di depan. So dia akan tolak body kita. Body Amitri. So dia akan tolak body kita. Kalau tak kat gambar ke apa, waktu perhimpunan bulanan ataupun lawatan kita jadi turis guide untuk perpustakaan, maka yang lain pada orang kan kita ada. So nampak. Okey. Sama je, dan tepi tak tepi ni ilusinya macam tu tadi. Okey. Lagi cepat sikitlah Kasut. Okey, yang di pejabat mana sesuai? Nombor 2. Okey, sini dan ini bertutup. Kalau PDD ni. Okey, dalam image orang yang apa tu sesuai kakinya lah. Orang yang kaki dia agak ni ambil yang ni kan. Tapi ini je sesuai. Ini tak sesuai dengan pejabat. Kalau PDD yang tengah. Okey. Habis kadang-kadang ada yang pakai wages, pakai Sandal. Jenayah email tak digunakan. Bekerja. Ikut training PGD, dia akan haramkan semua pelatih-pelatih PGD untuk beli kasut. Beli kasut balik, semua kena masuk ke sini. Selain daripada tu, dibungkus dan dibuang. So, kalau anda tengok pegawai PGD, semua akan nampak tertutup daripada belakang. Dia panggil court shoes, kasut mahkamah. Kasut mahkamah. Ini bukan court shoes ni, court shoes ni dia ada tapak ni. Tapi kalau nak style sikit boleh lah. Court shoes. Pergi ke kedai cakap nak court shoes. Itu sesuai untuk pejabat. kalau perempuan jenis pakai tulis tinggi ni Ustaz, macam mana? Tak sesuai ke pejabat. Ya. Kalau pakai juga. Dia tanya juga. Tapi tak boleh lah. Puasa kata balik tidak dibenarkan. Dia tak sesuai. Dia lah. Okey. Boleh Zul Okey, baik. Okey, aksesori wanita. Boring je bercakap, kita tengok video Meli Ali. Kita orang punya bos. Bermula dengan video ini, saya akan berkongsi dengan anda semua tip-tip untuk Dengar. penampilan dan tata cara dalam bergaya. Panduan yang saya akan kongsikan adalah praktikal, mudah diikuti dan sesuai berbagai acara seperti majlis formal, semi-formal maupun casual. Karongsang merupakan aksesori yang menjadi pilihan utama wanita yang bertudung. Berbagai jenis dan bentuk karongsang Ya Allah, itu dah murah. banyak Penuh pilihan je. untuk bergaya. Tahukah anda aksesori yang Ini berbentuk gila. tangannya dan tidak sesuai saiznya Bagi akan perhatian tak dengar. menjadikan si pemakai kelihatan keterlaluan? Kali ini, mari kita kupas tentang teknik pemilihan karongsang yang sesuai. Dalam pemilihan aksesori terdapat satu peraturan yang dipanggil Peraturan 5 atau nama lainnya Rule of 5. Rule of 5 menyatakan bahawa seorang wanita pada satu-satu masa digalakkan hanya memakai 5 unit aksesori sahaja. 5 aksesori ini adalah jam tangan, cincin, gelang, rantai,
dan juga subang. Oh ya, ini tidak termasuk. Bagi wanita yang baru, sudah tentu aksesori yang kelihatan pada satu-satu masa hanyalah jam, cincin dan gelang. Oleh kerana itu, kita boleh gantikan subang dan juga rantai dengan aksesori lain, iaitu kerongsang. Bilangan subang yang dipakai pada satu-satu masa adalah 2 unit, manakala rantai adalah 1 unit. 3 unit aksesori ini boleh digantikan dengan 3 unit kerongsang. Secara keseluruhannya, maksimum seeloknya hanya memakai 3 kerongsang pada satu-satu masa. Apabila bercakap tentang saiz kerongsang, kita harus merujuk kembali kepada satu aspek yang dipanggil keseimbangan badan atau dalam bahasa lainnya body proportion. 3 kerongsang seperti mana yang kita bincangkan tadi, salah satunya boleh bersaiz agak besar sedikit, iaitu lebar maksimanya tidak harus melebihi 3 jari anda dekatkan sebegini. Mari saya tunjukkan contoh dulu. Untuk body proportion saya, kesemua kerongsang yang ditunjukkan di sini adalah bersaiz 3 jari saya dekatkan. Manakala kerongsang yang ditunjukkan di sini pula bersaiz 4 jari saya didekatkan. Maknanya, keempat-empat kerongsang ini tidak sesuai untuk body proportion saya. 2 kerongsang yang lebih kecil pula bolehlah bersaiz maksima tidak melebihi ruas pertama jari telunjuk anda. 2 kerongsang ini bolehlah digunakan di bahagian dagu ataupun di bahagian ini. Ya, mari saya tunjukkan contohnya pula. Semua kerongsang ini bersaiz tidak melebihi satu ruas pertama jari telunjuk saya. Saiz sebegini amat sesuai untuk acara formal seperti bermesyuarat, ke pejabat ataupun ke temuduga. Kerongsang yang bersaiz besar dan berjuntai kini semakin mendapat tempat di kalangan pemakai hijab. Ada yang suka memakainya di dagu, ada yang suka memakainya di sekitar sanggul, ada yang juga meletakkannya di sekitar cuping. Kelihatan seperti seseorang yang sedang memakai subang. Cukup kreatif sekali. Pemakai hijab yang menyukai style sebegini biasanya seseorang yang suka berfashion dan gemar kelihatan up to date. Saranan saya, kerongsang bersaiz melebihi saiz yang seperti mana saya bincangkan tadi haruslah diminimalkan untuk acara santai sahaja seperti acara casual dan bukan formal. Sampai di sini sahaja tip untuk kali ini. Selamat bergaya dengan kerongsang yang betul. Okey. Ayo kita lihat pemilihan beg tangan muda. Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan berkongsi tentang tip pemilihan beg tangan wanita. Beg tangan wanita datang dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Adakah kepelbagaian ini disebabkan oleh semata-mata bilangan barang yang diletakkan dalam beg tangan tersebut? Kali ini saya akan mengupas tentang tip pemilihan beg tangan wanita berdasarkan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Terdapat pelbagai jenis beg tangan di pasaran. Kepelbagaian ini bukan hanya pada jenamanya, juga dari aspek saiz, bentuk, warna dan corak pada beg tangan. Perbezaan saiz dan bentuk sebenarnya ada kaitan dengan saiz dan bentuk badan pemakai beg tangan. Manakala kepelbagaian warna dan corak pula ada kaitan dengan personaliti pemakai atau acara yang dihadiri. Penting untuk wanita memilih beg tangan yang betul agar berpadanan dengan penampilan secara keseluruhan. Saiz beg tangan yang baik harus seimbang dengan saiz tubuh seorang wanita. Aspek saiz yang perlu diberi perhatian adalah lebar beg tangan tersebut. Beg tangan yang baik harus mempunyai lebar yang tidak melebihi lebar badan. Maknanya, lebar maksimum beg berkenaan haruslah tidak melebihi lebar badan si pemakai. Sebagai contoh, beg tangan ini mempunyai lebar maksimumnya seperti ini, di mana seimbang dengan lebar tubuh saya pemakainya. Bentuk beg tangan digalakkan untuk berlawanan dengan bentuk tubuh si pemakai. Wanita yang mempunyai badan sedikit berbentuk atau curvy body digalakkan memakai beg tangan yang berpotongan lurus atau straight cut untuk memberi ilmu
straight cut atau potongan lurus pun digalakkan untuk memakai beg tangan yang berstruktur lembut untuk memberi ilusi bentuk kepada dirinya. Sebagai contoh, beg ini strukturnya lembut, sesuai dipakai oleh seseorang yang mempunyai struktur badan lurus, iaitu straight cut body. Warna beg tangan kebiasaannya berpadanan dengan personaliti seseorang. Wanita dari golongan klasik atau natural cenderung memilih sesuatu yang selamat dan mudah dipakai. Selalunya warna hitam, putih, coklat menjadi pilihan kerana ianya berpadanan dengan pakaian yang sedia ada. Manakala wanita yang elegan dan dramatik pula gemar memilih sesuatu warna yang lebih menonjol seperti merah, kuning, biru, walaupun tidak berpadanan dengan pakaian mereka kerana ini menyalahkan personaliti mereka. Walau bagaimanapun harus diingat, warna yang dipilih perlu sesuai dengan acara yang dihadiri. Sampai di sini sahaja tip kali ini. Selamat Okey. Faham tak? Faham kan? Maknanya konsen tadi 3 jari, faham 3 jari? Maknanya yang ada sini tengok buku 3 jari kita lah. Kata kemudian yang kecil itu adalah 2 tangan yang pertama. Okey. Beg tangan duduk, lepas pada ni pergi beli beg tangan, letak macam tu kan. Orang pun tahu lah. Okey. So itulah kaedah-kaedah ataupun aksesori rule of 5 wanita. Apa tadi disebut? Rule of 5 bagi wanita. Jam tangan, cincin, gelang, rantai anti-anti, gelang dan rantai dan anti-anti digantikan dengan kontang. Okey, baik. So itu sajalah. Dan akhir sekali, apa jua pakaian ataupun imej yang diperkenalkan, maka ia perlu patuh syariat. Okey, syariat apply. Tepat di sisi Allah, tepatlah di sisi manusia. Aksesori itu hanyalah style, gaya untuk penampilan sahaja. Okey. Buku soalan ke? Ada juga? Kalau ada soalan boleh terus Senang-senang kemukakan. Kaedah berjabat tangan. Nanti S yang lain kan. Salam. Salam dah tentu. Kaedah bersalam. Oh, bagi salam. Bersalam. Bagi tuan kita pula boleh tuan. Tak. Kaedah bersalam. Salam mula aja. Okey. Kalau dalam bisnes apa yang menang dalam deal bisnes? Okey. Ini Puan Ainun sebut dalam Facebook ni, saya ingat satu pelanggan yang baik. Kalau kita bersalam, kalau orang yang dia menunduk itu kan, rupanya dalam bisnes, so dia kalah deal. Maknanya untuk next meeting, projek itu ke depan. So anda tengok kalau PM, TPM bersalam, so dia akan tegak. Untuk tanda hormat. Kalau dalam agama kita macam nak menghormati kan, tapi rupanya dalam corporate business, kalau Obama datang kunjung hormat kepada DM, so dua-dua akan dia akan tengok, dia akan kemudian dia salah, dia lama. Perasan? Rupanya dalam keadaan itu dia nak tengok the next meeting siapa yang menang. So kalau kita kata, so aku menang. NLP start. Okay? Terima kasih tuan. So itu kaedah salam corporate gaya lah. Tapi saya ingat kalau jumpa dengan Sahibul Samah Datuk Zulkifli Al-Bakri, saya pun macam ni juga. Tak sanggup saya kata. Saya nak sebut cerita korporat yang buat lah. So kalau anda pergi ke suatu tempat kunjung hormat sebagainya, mungkin anda boleh gunakan style itu supaya menampakkan bahawa organisasi kita juga organisasi yang mantap ya, untuk deal bisnes seterusnya. So dalam bisnes NLP punya training, so semua itu diambil kira. Tuan-tuan bolehlah attend NLP punya course, tapi mahal sedikit lah, 1,000 lebih, 2,000. Tapi itu bagaimana kita nak mempengaruhi orang lain dengan teknik bawah sedar. So senyum dah kan? Senyum dah praktis kan? Dah buat asal? Oh, next S kan? Okay. Ada tak ada Tak ada. Macam mana cara terbaik perempuan nak
tolak salam lelaki. Oh, okey. Ini kalau selalunya yang berada di frontliner selalu yang menghadapi masalah kan. Ketika mana orang datang, kita nak salam. So kaedah yang terbaik seperti mana saya tengok di banting-banting musim, itu yang terbaik lah. Adalah kita dudukkan kepala dan letak tangan di sini. So itulah kaedah yang mengangguk itulah. Okay, kalau dia tak faham bahasa juga, kita buatlah sekali lagi gitu kan. Tak faham juga kan. Mantuk dia kan. Kalau dia tak faham bahasa. Saya pun selalu macam tu kalau dia kata biar dia malu pula kan. Ini seolah kita pula yang semua salah. Tadi dia kemana? Kalau dia yang malu, dia tak salah kan. Kita kalau macam perempuan lebih berumur dari kita, dia nak salam dengan kita. Contoh macam mantannya Jessica lah, dia Datuk Azman, kita salam dengan dia. So, macam itulah contoh. jawapan dia patuh syariah. Sebab dia puluh tangan kita, takkan tak sabut tangan itu lah. Kalau itu. Jawapan saya tu patuh syariah. Maknanya saya, pandangan saya lebih kepada kadang-kadang orang kata salam dah takut aib dia. Sekarang ni siapa yang jatuh aib? Kita yang bersalam ni pula orang nampak. Tambah pak ustaz ni kan. Saya tu kalau mak saya bersalam orang kata, ustaz salam kita pun lebih lagi. Cium pula tangan Hajjah. Tambah pula orang takat gambar tu kan. So bagi saya lebih baik lah insyaAllah. Dan saya rasa di Malaysia ni faham. Di Malaysia ni faham. Orang yang bawa tak faham je. Tak kerti bahasa je kan. Yang macam tu. Saya ingat semua orang ini biasalah isu dan semua orang maklum tentang bersalam lelaki perempuan, bukan ajnabi, bukan suatu perkara yang asing. Kita bukan duduk di Europe yang kita nak menjaga ni. Kita di Malaysia. Islam agama persekutuan, perkara 3/1. Daripada kecil kita belajar sekolah kafar, sekolah agama, kerja di Universiti Islam Malaysia. Saya ingat orang datang musim ni, dia mestilah faham datang Universiti Islam. So kita pula jangan pula beri-riuk. Allah. Saya ingat itulah yang terbaik. Kalau dia macam salam, dia letak leher je, itu lain pula hukum je lah. Tapi saya ingat tak ada lah macam tu kan. Baguslah promosi macam tu. Tentang penggunaan warna pink tadi, sebab ada 3 warna yang remaja dan dia orange, purple, pink. Untuk remaja lelaki memang sesuai juga ke? Okey, baik. Ini saya sebutkan tadi rasio pemilihan. Mungkin pemilihan ini dibuat oleh kementerian tidak dikotakkan dalam gender. Mungkin kajiannya adalah campur sekali lelaki dan perempuan. Namun remaja lelaki dulu pink ni agak asing kan. Tapi hari ni pink tu biasa. Saya pun ada juga baju pink. Banyak baju pink. Dan saya ingat warna itu tidak mencerminkanlah. Cumanya yang agak menjadi masalah sedikit ketika mana kita padankan pink itu dengan warna-warna macam tu juga. Yang macam tu juga. Akhirnya menyebabkan kita nampak seperti lembut dan sebagainya lah. Tapi pink ini sebenarnya jangan cak pink ni bukannya pink striking, betul tak? Pink pastel juga. Saya bagian itu okey. Kemudian tie kita padankan dengan warna-warna yang macam ni. So dia tidak nampak. Cuma jangan pink yang macam pink apa kan? Pink yang terang tu kan? Nampak seksi boy tu. Okey. Ada lagi tak ada kan? Okey, sekiranya tak ada, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf banyak-banyak atas apa perkongsian. Saya hanya menceritakan apa yang saya tahu sajalah. Dan tuan-tuan boleh explore lagi dalam perkara yang lain. Cuma satu perkara yang saya nak kongsikan bahawa sejak daripada 2010 skim pegawai halawan Islam kami kena ikut satu training selama 6 bulan. Antara trainingnya adalah personality, iaitu kita nak membuang suatu pandangan sinis kepada ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah ataupun orang yang kerja di institusi Islam selekeh. Dulu bila nampak ustazah, nampak ni selekeh, dan dia merasakan bahawa selekeh itu adalah beriman, ya? Zuhud itu bagus, sedangkan pentafsiran zuhud itu dari sudut sufinya berlainan. Orang Islam, orang yang bekerja di institusi Islam mesti tampil kemas, bersih dan kacak anggun sekali, supaya orang melihat Islam itu indah dan cantik. Tetapi kita memandang bahawa Islam ni kena pakai Allah tak payah sigap-sigap sangat. Hutang pun kalau boleh mencari yang
yang terkeluar dah yang belakang tu je ada kan. Tak apa, so tak nak, kita mesti kemas. Orang Islam mesti kemas. Kafling, tak ada masalah. Cuma jangan pakai emas je lah. Emas celup tak ada masalah. Kalau bukan emas, salah lah. Kita pakailah supaya orang nampak, staf USIM ni syak, nampak smart lah. Kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berdirinya, cara berkomunikasinya, cara memakai clip tie. Lupa nak sebut. Clip tie pakai di mana? Baju lah. So parasnya sama dengan paras poket. Kalau baju yang tak ada poket, butang yang keempat atau kelima daripada atas kira lah. So itu cara dia pakai. Dia pakai atas sedikit. Kalau kotak blazer, so clip tie mesti nampak di sini. Kalau yang dua butang pun dia akan tinggi sedikit kan. Itu cara pakai yang clip tie. So apa adalah yang saya tertinggal? Okey. Ada lah Ada, cari tinggi ya. Okay, terima kasih banyak. Mohon maaf banyak atas kesilapan ataupun perkataan saya yang mengguris perasaan ataupun tidak secocok dengan tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah kita jumpa lagi dan jangan lupa saksikan Forum Perdana Iwan Islam waktu saya jadi pengacara supaya naik rating sambung kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.